anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Asy-Syaikh An-Nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma as-salatu was-salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita sambung mensyarahkan Manzumah Aqidah Al-Awwam. Betulkah kita sampai ke situ atau saya salah? Kita sepatutnya muka surat muka surat 5. Betul. Daripada mana? Daripada mula-mula. Alhamdulillah. Oh, situ belum syarah lagi. Baik. Sebelum daripada itu, saya tu terlepas pandang minggu lepas tu balik daripada kuliah maghrib di surau Taman Melewa. Sampai di surau An-Naim tu just nice lah, pukul 9.30. Kemudian saya ingat tu masih ada keterangan-keterangan daripada ARG dalam 9.45 lebih kurang kita mula. Jadi saya tak perasan bahawa mungkin sebahagian daripada yang hadir masih belum biasa lagi dengan konsep pengajian berkitab ini, kerana ada feedback daripada pihak ARG. Sebahagian daripada yang hadir dia kata tak ada pun yang ustaz baca tu. Kami tengok kitab kami, yang ustaz duk cakap tu tak ada pun dalam kitab kami. Jadi itu saya perlu terangkan sedikit. Bagi yang dah biasa tak apalah mungkin bagi yang baru nak membiasakan diri, sebab orang kata for everything there is a first time kan. Setiap sesuatu tu ada kali pertamanya. Jadi tak perlu kita rasa segan, tak perlu kita rasa malu. Lebih-lebih lagi di dalam menuntut ilmu ni, kita buangkan jauh-jauh sifat segan dan malu itu. Kita kuatkan semangat kita. Saya cuma nak beritahu konsep pengajian kita ini, kita mensyarahkan matan. Matan ini adalah teks asal pengarang. Itu asalnya begitu Seorang ulama, dia menyusun kitab, dia yang awalnya menyusun, dia tulis, itu namanya matan. Kemudian mungkin murid kepada ulama tersebut atau murid kepada murid dan sebagainya, dia lihat kepada matan itu, dia lihat ada perkara-perkara yang perlu dihuraikan, maka dihuraikanlah dihuraikan. Itu namanya syarah. Akhirnya yang pendek tu jadi panjang. Jadi konsep kita begitu yang ada pada kita di matan. Dan dia bukan matan biasa, dia dalam bentuk syair. Sebab tu disebut manzumah, sesuatu yang disusun dalam bentuk syair. Bukan kitab biasa tu bahasa yang biasa saja, tapi ini dia susun supaya mudah. Dan memang kita dah tengok sejarah pada kuliah yang lalu tu, dapat mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka dalam mimpi itulah beliau mendapat lafaz syair ini. Jadi itu satu cabaran lah. Syair itu dah satu cabaran. Ayat syair ni dia ada wazan dia. Jadi dia susun tu supaya cantik. Berhenti tu dia ada dia punya, macam kita kalau bahasa Melayu kita ni pantun kan. Kalau pantun misalnya, buah cempedak di luar pagar, kelas mula pukul 9.30. Apa pantun macam tu? Tak ada wazan langsung, tak ada persamaan langsung. Pantun apa? Jadi pantun tu kan dia nak sama. Begitu jugalah syair, dia ada wazan yang supaya nampak cantik dari segi susunan. Jadi dua, satu, kitab kita dalam bentuk syair. Yang kedua, dia dalam bentuk matan, maknanya raw saja. Jadi saya percaya sengaja dicetak oleh pencetak ini dengan dijarak-jarakkan. Jadi yang dijarak itulah peranan hadirin hadirat. Bila saya menceritakan sesuatu yang tidak ada dalam kitab, maka dicatatkan di situ.
Jadi begitu ya konsep pengajian kita. Jadi jangan panik apa yang Ustaz cakap ni tak ada, saya ni tersalah kitab ke? Tak, kitab tu dah betul lah ya, nipis saja kitabnya. Memang dah betul, cuma peranannya saya mensyarahkan dan hadirin hadirat mencatat. Kemudian sekiranya di dalam saya mensyarahkan itu timbul satu pertanyaan, timbul satu perkara yang tidak jelas ya, saya cadangkan tulis dulu soalan tu. Sebab nanti insya-Allah sebelum daripada kita tutupkan kuliah kita ini, kita akan buka ruang untuk soalan. Kalau tak tulis, takut nanti masa saya kata okey, tuan-tuan siapa yang ada soalan silakan, masa tu apa yang saya nak tanya tadi, rasa macam ada nak tanya. Itu risiko kalau tak tulis ya. Jadi saya cadangkan kalau ada satu persoalan, tulis dahulu di tepi kitab ni. Kemudian bila kita buka kepada sesi soalan, barulah diajukan ya. Saya setakat ni berani sebut sesi soalan saja. Sebab nak kata sesi soal jawab, takut soalan tu saya tak tahu nak jawab. Jadi kalau saya tak tahu nak jawab, memang tak boleh jawab lah. Jawapannya wallahu a'lam. Kalau saya tahu di sesi akan datang, saya baru akan jawab. Baik. Qala an-nazimu rahimahullah, muka surat 5 ya. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Kan cantik tu, dia li. Jadi pertama kita lihat kalimah falhamdu tu, dia asalnya daripada alhamdu ya, hamida yahmadu. Kalau dalam bahasa kita kata memuji. Kalau dari segi bahasa Arab, literal meaning daripada alhamdu adalah as-sana'u bil lisan, memuji dengan lidah ya, itu disebut sebagai alhamdu. Di atas sesuatu kecantikan yang dipilih. Maksudnya orang tu melakukan sesuatu yang baik, maka kita memuji dia, alhamdu. Dan ada satu bentuk kita membesarkan dia. Sama ada pujian itu kerana sesuatu nikmat ataupun tidak. Biasa orang bagi bantuan kepada kita ya, bagi makanan, kita pun puji dia. Insya-Allah baiknya jiran kita ya, masak je mesti bagi kita semangkuk, sedap pula tu. Itu bufi muka berarti nikmat. Kita puji kerana dapat nikmat. Ataupun tidak apa-apa nikmat pun, tapi kita tengok orang tu rajin pagi-pagi dia bangun bersihkan laman dia, kita tak dapat nikmat apa pun, tapi kita puji kepada dia ya. Itu dari segi bahasa adalah alhamdu ya. Ataupun dia tolong orang lain, bukan tolong kita, kita puji dia. Dan sama ada disebut dengan lidah. Ini dari segi syarak ya. Tadi dari segi bahasa, memuji dengan lidah di atas sesuatu perkara yang bagus yang dibuat, sama ada memberi nikmat kepada orang yang memuji ataupun tidak. Jadi kita nampak dia bagus, sama ada dia lawa, dia baik, dia bersih ya. Tetapi kalau dari segi syarak, iaitu kita melakukan sesuatu yang memberitahu bahawa kita itu membesarkan orang yang memberi nikmat. Jadi sebab tu pujian ni boleh jadi dengan lisan, boleh jadi dengan hati ya. Pujian dari segi syarak ya. Dari segi syarak maknanya dari segi syariat. Kalau dari segi bahasa, bahasa sajalah ya. Jadi ada kaitan antara makna bahasa dengan makna syarak, tapi ada juga sedikit perbezaan ya. Jadi oleh kerana dia memberi nikmat, maka kita puji. Sama ada nikmat itu diberi kepada orang yang memuji ataupun kepada orang lain. Dan sama ada yang memuji itu dengan lidah, ataupun dia merasa kasih dengan hati, ataupun dia tu beramal dengan anggota badan dia. Itu semua dianggap alhamdu dari segi syarak. Sama ada lidah dia memuji ya, macam kita lepas makan, atau anak-anak kita dilatih lepas makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Itu dengan lidah. Atau kita bangun daripada tidur ya. Sebab ada orang tidur tak bangun-bangun, maka kita bangun, kita pun puji Allah, alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilahin nusyur. Ataupun kita lidah kita tak bergerak,
Tapi kita bangun, misalnya semalam kita tidur dalam keadaan pening, sakit kepala, kita bangun pagi tu lah lega dah, rasa sihat. Dalam hati kita rasa Allah syukurnya. Mulut tak kata apa-apa, tapi hati kita tu rasa kasih kepada Allah, rasa gembira, rasa bersyukur. Itu adalah memuji. Ataupun tingkah laku kita, kita bangun, kita pun mandi, ambil wuduk, sembahyang. Itu tanda kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dia sebut di situ kan, falhamdulillahi al-qadimil awal. Al-qadim itu adalah al-mawjud allazi laisa liwujudihi ibtida'. Ni yang malah ni, payah nak salin. Tak apa, kalau payah nak salin, jangan salin. Salin yang mudah. Berapa kita nak susah-susah, kan? Hidup ni pun sekejap saja, buat stres-stres mengaji ni supaya kita santai saja, ya. Sebab ibaratnya kita kalau bersukan kan, kita ada warm up. Tak payah stres sangat, nanti boleh cramp, boleh injured, ya. Kita rasa boleh salin. Misalnya kawan-kawan kita yang pernah belajar di pondok, pernah belajar di negara Arab, dia boleh salin, salinlah. Kalau yang tidak boleh salin, maka salin yang ini, ya. Qadim itu ialah wujud yang mana tidak didahului dengan satu permulaan, wujud yang tidak ada permulaan lah sedang. Itu namanya qadim. Kenapa kena terang begitu? Sebab kalau dari segi bahasa, qadim boleh maknanya lama. Kalau begitu, rumah boleh jadi qadim. Lama kan, rumah tu dah lama dah, qadim. Ataupun masa, dia kata fi zamanin qadim, pada satu zaman yang lama dulu. Teringat lagi, nostalgia misalnya. Tapi itu dari segi istilah bukan dinamakan qadim. Kalau dari segi bahasa dah layak dipanggil qadim sebab dah lama. Tetapi kalau dari segi istilah, kita nak kata Allah tu qadim, bukan itu maknanya. Makna qadim, wujud yang tidak ada permulaan. Jadi kalaulah misalnya makhluk, kalaupun qadim macam mana pun, dia ada permulaan, ya. Saya pernah pergi ke kedai yang jual produk-produk zaitun, produk-produk apa tu yang daripada negara Arab ni lah, ya. Dia kata yang ini harga dia, yang ini harga dia. Kita tengok yang harga murah tu, botol dia lagi cantik. Kenapa yang harga yang tak berapa cantik tu harga dia mahal? Sebab dia kata yang harga murah ni pokok minyak zaitun diambil daripada pokok yang berumur 500 tahun. Oh, masya-Allah. Lagi tua daripada nenek kita, daripada moyang kita. Yang ini mahal lagi. Yang ini daripada pokok yang berusia 1000 tahun. Jadi dari segi bahasa qadim lah, pokok ni qadim sebab dah lama dah. Tapi dari segi istilah tauhid, yang qadim hanya Allah. Kerana hanya Allah yang wujud, tidak didahului oleh tiada. Makhluk walaupun umurnya 1000 tahun, walaupun umurnya 100,000 tahun sekalipun, selagi mana dia makhluk, dulu dia tak ada. Kemudian lepas tak ada, barulah dia tu ada. Maka dari segi istilah tauhid, tidak dikatakan qadim selain daripada Allah. Kemudian al-awwal. Al-awwal itu istilah yang sama, merujuk kepada al-qadim, iaitu sebelum segala sesuatu tanpa ada permulaan. Itu maksud awal di situ. Kalau awal dari segi bahasa, sesiapa pun boleh awal. Misalnya yang datang kelas tadi, siapa yang sampai dulu? Dialah awal. Yang buka kedai nanti, siapa yang buka dulu? Dialah awal. Tetapi sama juga kalau dalam istilah tauhid, seperti qadim, dia keyword dia bila bidayah, tidak ada permulaan. Al-akhiril baqi bila tahawulin. Al-akhir ba'da kulli syai'in bila nihayah. Maknanya Allah Ta'ala wujud tanpa ada perakhiran. Itu maksud akhir. Adapun yang kita sebut akhir-akhir kita ni secara bahasa saja. Sebenarnya hakikat bukan akhir. Akhir dalam istilah tauhid ini merujuk kepada Allah, iaitu wujud yang tidak ada perakhiran. Yang ini istilah boleh jadi berbeza, ya. Kalau dalam ilmu sifat 20, yang qadim tu disebut sebagai qidam. Samalah, ya, sifat yang wajib bagi Allah, qidam.
Yang dikatakan al-akhir itu disebut baqa. Tapi makna dia sama. Dan dia takkidkan lagi dengan al-baqi. Al-baqi ay ad-daimu allazi la yazulu. Iaitu yang kekal, tidak binasa. Yang mana boleh catat dalam bahasa Melayu, catat dalam bahasa Melayu. Yang boleh catat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Yang nak catat dua-dua pun tak ada masalah, ya. Yang kekal, yang tidak binasa. Itu adalah takrif kepada al-baqi. Bila tahawulin, maknanya bila taghayyurin, tidak berubah, ya. Jadi kita makhluk ni berubah, ya. Kadang-kadang kalau dalam bahasa kitab lama dia kata setiap yang baharu itu berubah-ubah. Baharu ni kalau dalam istilah tauhid merujuk kepada makhluk. Walaupun dah lama namanya baharu. Selagi mana wujud ada permulaan, dalam istilah ilmu tauhid namanya baharu. Sebab itu kadang-kadang kalau kita baca kitab lama tu jadi pening. Kita faham baharu tu benda yang baru. Kalau dah lama bukan lagi baharu. Rupanya dalam istilah ilmu tauhid dah lama pun baharu sebab ada permulaan. Jadi tidak berubah, maknanya tidak binasa. Itu tafsir kepada kalimah al-baqi. Qala an-Nazim rahimahullah ta'ala, thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian daripada memuji kepada Allah, penyusun syair ini berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salah dari segi bahasa adalah ad-du'a bi khair. As-salah dari segi bahasa bermakna mendoakan kebaikan. Tapi kalau dari segi istilah ilmu fiqh itu namanya af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dimulakan dengan takbir, iaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Itu sudah jadi istilah. Tak bolehlah orang tu pula dia belajar bahasa Arab, oh solat ni doa dengan kebaikan. Kamu dah solat? Dah. Tadi saya dah tak nampak pun. Dah tadi saya ada doa benda-benda baik. Tak betul lah. Masukkan solat di sini solat dari segi isyarat. Tapi kalau dari segi istilah memang, ya, solat itu maknanya berdoakan kebaikan. Apabila diidafahkan kepada Allah Ta'ala, kan kita dengar setiap khutbah Jumaat, biasanya khatib akan baca ayat Al-Quran, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masa tu sedap. Masa tu memang masuk gear 3 lah. Mungkin dah awal lagi dah terlelap dah, ya. Itu yang tak tahu dalil selawat tu, memanjang tak ada dalil, itulah dalil selawat. Bila Allah suruh selawat, umum perintah itu, maknanya bila-bila masa boleh selawat, berdiri boleh selawat, duduk boleh selawat, seorang-seorang boleh selawat, beramai-ramai pun boleh selawat. Apa makna sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi? Ini diterangkan. Bila disandarkan selawat itu kepada Allah, takkan Allah berdoa. Kita ialah makhluk berdoa. Allah itu dia ghani, dia tidak berhajat kepada sesuatu apa pun, takkan Allah juga berdoa. Bila dinisbahkan selawat kepada Allah, solat itu kepada Allah, maksudnya ziyadatul in'am al-makruni bi ta'zim wa tabjil. Yang dikatakan selawat Allah adalah Allah menambahkan nikmat yang disertai dengan membesarkan. Sebab ada juga kalanya, na'udzubillah lah, Allah tambah nikmat atas jalan istidraj. Orang tu buat maksiat, lagi kaya dia. Orang tu tak taat kepada Allah, tak semayang, tak apa, lagi sihat dia, tak ada penyakit, tak ada apa. Itu bukan solat. Walaupun ada elemen menambah nikmat, tapi tidak ada elemen dengan membesarkan orang itu. Jadi Allah tambah nikmat kepada Rasulullah SAW itu untuk membesarkan kedudukan Nabi SAW. Daripada Sayyidina Abdullah
Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sebagai tambahan saja. Kenapa kadang-kadang kita kata radhiyallahu anhu, kadang-kadang dengar radhiyallahu anhuma, kadang-kadang radhiyallahu anhum? Mana satu yang betul ya? Semuanya betul kalau kena tempat dia. Radhiyallahu anhu kita secara umum doa kepada sahabat. Kalau untuk sahabat doa dan juga pernyataan. Kalau untuk selain daripada sahabat doa. Sebab radhiya tu walaupun dalam fi'il madhi Allah telah redha kepada dia, boleh dalam bentuk doa. Maknanya moga-moga Allah meredai dia. Tetapi kalau sahabat sah juga untuk memang maknanya Allah telah redha. Sebab ada ayat Quran yang menunjukkan bahawa Allah redha kepada sahabat Nabi. Maka dalam bentuk doa pun boleh, dalam bentuk menyatakan, mengkhabarkan Allah dah redha kepada mereka pun boleh. Tapi kalau untuk orang lain, kita anggap itu sebagai doa. Baik. Jadi kenapa radhiyallahu anhu kalau satu orang sahabat? Kalau anhuma dua orang. Ini sebut seorang je. Kenapa dia kata anhuma juga? Sebab Sayyidina Abdullah ini mukmin, muslim, sahabat Nabi. Bapa beliau kan Abdullah ibn Abbas. Jadi Al-Abbas ini juga mukmin, muslim, sahabat Nabi. Maka oleh kerana kedua-duanya itu sahabat Nabi, maka kita doakan kedua-duanya dan ataupun kita mengkhabarkan redha Allah kepada kedua-duanya radhiyallahu anhuma. Kalau kita sebut ramai sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, moga-moga Allah redha kepada mereka semua ataupun Allah telah redha kepada mereka semua. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna salata minallahi rahmatun, bahawa yang dikatakan solawat ataupun solah daripada Allah itu tidak boleh dimaknakan dengan doa, maknanya rahmat, Allah merahmati. Wa minal abdi du'aun, kalau kita hamba yang berselawat atau kita sebut solat, itu maknanya berdoa, memohon. Wa minal malaikati istighfarun, kalau daripada malaikat maka memohon ampun. Jadi kalau untuk Nabi, walaupun dikatakan memohon ampun, oleh kerana Nabi SAW itu insan yang maksum, maka permohonan ampun itu untuk meningkatkan darajah, untuk meninggikan darajah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun assalam maknanya memuliakan, at-tahiyyah. Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyah tu maksudnya adalah memuliakan. Sebab tu ada solat namanya tahiyyatul masjid, memuliakan masjid. Sebab itulah walaupun kita tak sempat solat tahiyatul masjid, kita masuk-masuk orang dah solat fardu, kita solat, maka solat fardu itulah jadi tahiyyah. Sebab masjid ni tempat ibadah, maka dimuliakan tempat ibadah tu masuk semayang. Kalau semayang dengan niat tahiyatul masjid pun kira tahiyatul masjid, sembahyang dengan niat lain pun sudah memadai sebagai tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk bersembang handphone lah apa semua dulu, hilanglah tahiyah itu. Tahiyah itu maksudnya menghormati. Jadi salam ini adalah hormat yang layak dengan Nabi SAW. Sarmada, apa dia? Sarmada ai daima, maknanya selama-lamanya. Kita doa pada Nabi SAW, salawat dan salam kepada Nabi SAW selama-lamanya, sarmada. Ala Nabi khairi man qad wahada. Nabi itu kita dah tahulah apa makna Nabi, iaitu kita rujuk kepada Nabi kita, Sayyidina Muhammad SAW. Jangan pergi panggil Cik Mat pula. Tapi kalau orang gila tak mukallaf lah. Orang yang sebut Cik Mat tu kalau di dalam keadaan gila, rufi'al qalam an salat, diangkat kalam, tak ditulis dosa pahala daripada 3 orang. An-naim hatta yastayqiza, orang tidur hingga dia jaga. Was-sabi hatta yahtalim, buat kanak-kanak sehinggalah dia tu balik. Wal majnun hatta yafiqa, atau kama qala sallallahu, orang gila hingga dia tu sihat balik. Jadi kalau orang yang sebut macam tu dalam keadaan dia gila, tak ambil kira lah, pergi rawat je lah orang gila. Nak berdebat apa dengan orang gila, nak tulis surat terbuka dan sebagainya, tak perlulah, sebab dia gila. Tapi kalau dia tu sihat, tu memang kena di takzir atau dinasihat kepada dia, minta dia taubat lah.
Sebab tak layak kita tu memanggil dengan panggilan yang menunjukkan tidak hormat. Malah dalam Quran pun kata jangan panggil Nabi itu macam kita panggil sebahagian daripada kita. Kan kita bagi nama je. Panggillah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sebagai tanda hormat. Jadi ada dua ta'rif. Satu ta'rif yang umum, satu ta'rif yang khusus. Istilah Nabi ni, catatlah ya, kalau untuk maklumat kita. Makna Nabi yang khusus, yang am adalah satu orang manusia yang lelaki yang merdeka. Pertama, manusia. Kedua, dia adalah lelaki. Ketiga, dia bukan hamba orang, dia merdeka. Hamba Allah, memang hamba Allah semua. Kalau kita pun kadang-kadang kita bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau hamba Allah tak ada masalah ya. Semua kita ni hamba Allah. Tapi maksud hur di sini bukan hamba manusia. Kemudian diberikan kepadanya wahyu dengan sesuatu suruhan, sama ada disuruh menyampaikan ataupun tidak, maka orang tu nabi ya. Orang yang dapat wahyu daripada Allah, orang lelaki yang dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, orang ini adalah nabi. Kalau disuruh menyampaikan, tadi dia kata dah dapat wahyu, adakah dia diperintahkan sampaikan kepada orang lain bahawa Allah perintah suruh buat begini, Allah larang daripada buat begitu? Tak semestinya. Sama ada dia disuruh menyampaikan atau tak disuruh menyampaikan, nama dia nabi, sebab dia dapat wahyu. Tetapi kalau disuruh menyampaikan, maka dalam masa yang sama dia juga adalah seorang rasul. Jadi kalau kita bayangkan belajar matematik kan, ada set dengan subset kan. Jadi set yang besar tu nabi. Maknanya setiap rasul tu pasti dia tu nabi, sebab pastilah dia dapat wahyu. Tapi tak semua nabi rasul. Maknanya tak semua nabi diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Jadi nabi ini lebih umum daripada rasul. Dengan makna yang khusus, tadi dengan makna yang umum ya. Dengan makna yang khusus, nabi adalah satu orang manusia lelaki yang merdeka, yang bukan hamba, yang diwahyukan kepada dia sesuatu wahyu, suruhan, perintah dan sebagainya, untuk dia beramal dengan untuk diri dia sendiri. Sedangkan rasul adalah seorang manusia lelaki yang merdeka, yang diwahyukan kepada dia dengan sesuatu perintah untuk dia menyampaikan kepada orang lain. Jadi maknanya seolah-olah nabi lain, nabi ni khas untuk yang tak disuruh menyampaikan sahaja, adapun rasul khas untuk yang disuruh menyampaikan. Jadi dia set lain-lain. Tapi kalau ikut yang pertama tadi, rasul itulah nabi, tapi nabi itu tak semestinya rasul. Boleh jadi rasul, boleh jadi tak. Itu cuma pembahagian sajalah. Yang penting kita faham. Dan nabi ini, ini penting ni, ini praktikal ni. Kadang-kadang kita tu, Allah apa belajar kitab lama dah, tak relevan. Ni relevan. Iaitu rasul ini mestilah seorang lelaki. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Tidaklah kami utuskan sebelum daripada kamu melainkan lelaki-lelaki yang kami memberi wahyu kepada mereka. Kenapa saya kata relevan? Zaman kita ni zaman orang nak mendakwa macam-macam. Yang mendakwa jadi rasul Melayu dah ada. Tak tahulah. Yang mendakwa jadi Tuhan dah ada. Jadi yang menjauh jadi rasul tu, dia kata dia bukan rasul untuk seluruh manusia, dia rasul untuk orang Melayu. Jadi mungkin orang ada terfikir, kalau ada rasul untuk orang Melayu, takkan tak ada rasul untuk orang perempuan. Ini rasul untuk lelaki, jadi ini adalah rasul untuk perempuan pula. Jadi orang perempuan dia mengaku dia rasul. Kita kata mana boleh nabi tu yang terakhir? Tak, itu nabi terakhir untuk lelaki. Untuk perempuan belum habis lagi. Saya lah rasul perempuan. Mana kita reject lah. Kita dah mengaji, jangan terimalah. Kalau nama dia rasul tu cerita lain. Kan ada orang Pakistan, orang apa,
Awak siapa? Rasul. Rupanya nama dia Rasul. Baik. Baik, daripada mana datang istilah Nabi ni? Nabi ini diambil daripada nubuwah. Nubuwah boleh jadi merujuk kepada tempat yang tinggi. Kenapa dinamakan Nabi? Sebab Nabi ini insan yang diangkat martabat dia berbanding dengan manusia lain. Ataupun diambil daripada An-Naba. An-Naba maksudnya berita. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Satu perkhabaran. Kenapa pula dipanggil Nabi? Sebab dia tu mukhabbarun, dia tu dapat perkhabaran melalui wahyu. Jadi ini asal sajalah ya. Kalau ingat-ingat, tak ingat pun tak apa. Yang penting kita dah faham apa istilah Nabi. Khairu man qad wahada. Sebaik-baik orang yang mentauhidkan. Maksudnya yang dikatakan selawat dan salam ke atas Nabi selama-lamanya, iaitu yang di kalangan orang yang bertauhid, baginda lah sebaik-baiknya. Kalau di kalangan orang tauhid pun baginda sebaik-baiknya, maknanya di kalangan seluruh makhluk lah. Sebab sebaik-baik makhluk Allah tu ialah orang yang bertauhid. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkatkan orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang ilmu tu diangkatkan lagi beberapa darajat. Kemudian dikata lagi, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haq ghaira mubtadi'. Bukan saja kita selawat ke atas Nabi SAW, malah kita selawat juga ke atas Ali Muhammad, iaitu keluarga Nabi SAW. Apa maksud keluarga? Ada dalam satu riwayat yang dimaksudkan dengan keluarga itu adalah kullu mu'minin taqi. Setiap orang mukmin yang bertakwa itu layak dia digelar sebagai alihi. Alhamdulillah lah kalau kita bertakwa. Tapi kalau kita tidak bertakwa, dah terlepas. Dah lah bukan keturunan Nabi. Tak bertakwa pula, terlepas dah satu peluang. Sebab itu diriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, man Ali Muhammad, siapakah keluarga Muhammad, iaitu Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab, Ali Muhammad kullu taqi. Yang dikatakan keluarga Muhammad itu adalah setiap orang yang bertakwa. Tak bertakwalah kecuali orang mukmin, dan tidak semua orang mukmin bertakwa. Tetapi kalau untuk hukum zakat, berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, bagi tujuan zakat, nak boleh tak bagi pada orang ni zakat? Kalau keluarga Nabi tak boleh. Keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Oh, kalau begitu setiap orang bertakwa tak boleh terima zakat lah. Bukan. Kalau untuk tujuan zakat, itu khusus untuk Bani Hashim sahaja. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Wasahbihi, yang dikatakan sahabat Nabi itu, ia adalah satu kata nama yang plural. Kalau seorang sahib, jadi kalau sahbi itu ramai. Kalau sahabi, seorang juga, iaitu orang yang berjumpa dengan Nabi SAW selepas baginda diangkat menjadi Rasul, dan dia tu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tu mati dalam keadaan beriman. Bermakna apa? Ni takrif ini, dia inklusif dan eksklusif, jamek manik. Jamek maksudnya yang mana layak sebagai sahabat, masuk sahabatlah. Yang mana tak layak, terkeluarlah. Jadi kalau kita faham ni, tak perlu kita kelam kabut. Isu apa, yaqazah ya. Ada orang dia dalam keadaan jaga, dia nampak Nabi SAW.
Jadi isu yaqazah ni yang jadi kacaunya, seingat saya lah, di Malaysia ni, angkara dakwaan orang-orang Al-Arqam pada masa tu. Dia jadikan yaqazah ni modal dia. Jadi kononnya syekh dia tu berjumpa dengan Nabi dalam keadaan jaga. Nabi bagi tahu buat macam ni, buat macam ni, maka dia pun buat. Dan bukan setakat Nabi bagi tahu dia pula boleh bagi tahu Nabi. Ni orang ni akan mati. Dia cakap tak payahlah, bagi orang lain dulu mati. Boleh nego macam tu. Jadi akhirnya buruklah nama yaqazah ni. Padahal di sisi ahli sunnah wal jamaah, yaqazah ini satu perkara yang boleh jadi berlaku, boleh jadi, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah, atau kama qala SAW. Barang siapa yang melihat saya dalam keadaan tidur, dia nanti akan melihat saya dalam keadaan jaga. Dan dari segi akal pun tidak ada yang menghalang. Jadi orang yang tak faham takrif sahabat ni, kadang-kadang dia komplain lah. Dia kata, oh kalau macam tu, ada lagi lah sahabat Nabi zaman sekarang. Tidak, orang itu kalau setakat dia nampak Nabi dalam tidur atau dalam jaga, tak jadi sahabat dia. Kerana takrif sahabat ini, orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, ijtama'a, bukan ra'a, ijtama'a, berhimpun, berjumpa dengan Nabi SAW. Kalau dia hidup zaman Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi, maka dia bukan sahabat, walaupun dia dah hidup. Macam Sayyidina Uwais Al-Qarni, tak sampai hajat dia tak jumpa Nabi SAW. Jadi dia dikategorikan tabi'in. Padahal pada masa Nabi SAW hidup, dia sudah hidup, tapi sebab dia jaga ibu dia, terhalang daripada ziarah Nabi SAW. Tapi Nabi pesan pada sahabat-sahabat supaya cari orang ni. Orang ni di dunia tidak terkenal, tapi dikenal di kalangan malaikat dan sebagainya. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Jadi takrif sahabat dia kena ijtima'. Lagi satu yang kadang-kadang ada kawan kita ya, dia tak faham masalah yaqazah ni. Yaqazah ini dia harus dari segi syarak dan akal. Harus tu maksudnya boleh jadi. Tapi kalau ada satu orang mendakwa bahawa dia dalam keadaan jaga, kalau dalam keadaan tidur biasa kita tak komplain. Dalam tidur macam-macam kita nampak. Dalam keadaan jaga tu kita muskil. Macam mana dia dalam keadaan jaga boleh nampak SAW? Kalau dia mendakwa, dakwaan dia tidak semestinya betul. Itu kita kena faham. Walaupun kita kata yaqazah tu satu perkara yang boleh jadi, tak bermakna kita mesti membenarkan setiap orang yang mendakwa bahawa dia yaqazah. Lebih-lebih lagi kalau karakter dia tu memang karakter yang teruk. Sembahyang tidak apa tidak, pakai seluar pendek ke sana kemari, dan perangai akhlak tak bagus, tiba-tiba bagaimana? Baru nampak Nabi tadi. Ini orang, sepatutnya pemerintah kena takzir lah. Sebab qarinah dia orang ni berbohong. Jadi tak semestinya kalau kata yaqazah kita kena percaya semua orang. Lebih-lebih lagi biasanya orang yang diberikan keistimewaan ni, orang yang biasanya tidak suka bercerita pada orang. Ada tok-tok guru, ada orang-orang alim, orang wali pesan, kalau dia nampak apa-apa, kata pada dia murid-murid dia, tak payah cerita pada orang lah apa yang kamu nampak tu. Kalau nak cerita, tunggu saya mati nanti. Sebab dia tak nak tu jadi fitnah, takut dia jadi sombong, dia jadi riak. Kalau dah mati, selesailah. Tempoh ujian dah selesai, nak cerita-ceritalah. Jadi kebiasaan kalau yang suka bercerita macam-macam tu biasanya bohong, biasanya. Kemudian lagi satu, mereka kata begini, kalau memang boleh jadi yaqazah, habis tu kesianlah orang-orang yang pergi ziarah Nabi SAW di Madinah tu. Sebab yang yaqazah tu di wangsa maju. Jadi orang yang pergi ke Madinah, rupanya Nabi tak ada di situ, Nabi ada di wangsa maju. Ini juga salah satu cara berfikir yang agak dangkal lah, ya. Kita bagi contoh begini, sebab istilahnya adalah nampak. Jadi orang dalam tidur boleh jadi senanglah dia nampak Nabi SAW. Di dalam keadaan jasad dia tu rehat, jadi mungkinlah jiwa dia tu lebih mudah. Tapi dalam keadaan jaga, payahlah kita nak nampak. Tapi nampak tak bermakna Nabi SAW di sini, ya. Saya bagi contoh, misalnya besok pagi dalam pukul 10 kita duduk di luar surah An-Naim ni, cuba kita tengok ke langit, nampak tak matahari? Jadi kita di wangsa maju nampak matahari. Maknanya orang di Subang, sianlah mereka tak ada matahari, sebab matahari duduk di wangsa maju. Kita yang nampak matahari duduk di wangsa maju, bukan matahari duduk di wangsa maju.
Orang tu yang nampak Nabi dia duduk di masa maju, bukan Nabi duduk di masa maju. Itu kita kata Allah inkishaf kepada dia boleh nampak. Bukan bermakna Rasulullah SAW itu jasad baginda itu ada di sini. Jadi kesimpulan bab yaqazah ini supaya kita faham, dari segi dalil syarak perkara itu boleh berlaku. Dari segi akal tidak ada halangan ya. Maknanya benda itu harus, bukan perkara yang mustahil, bukan juga perkara yang wajib. Yang ketiga, yang mendakwa yaqazah itu dilihat pada karakter dia. Kalau karakter dia itu siqah, boleh dipercayai, maka boleh jadi betul lah apa yang dia cerita. Kalau dia tu tak boleh dipercayai, lagi dijadikan pula sebagai propaganda dan sebagainya, mendakwa yang bukan-bukan, kemungkinan besar itu bohong saja. Wallahu alam. Baik. Kemudian dia beriman kepada Nabi SAW dan mati dalam keadaan iman. Maknanya kalau orang tu tak beriman pada Nabi, walaupun dia hidup dan berjumpa dengan Nabi SAW, macam pak saudara Nabi Abu Lahab, jumpa bersembang dengan Nabi lagi, tapi tak beriman, jadi tak bolehlah kita istilahkan Abu Lahab tu sahabat Nabi, atau Abu Jahal, atau sesiapa orang musyrik, ataupun wal'azubillah dia murtad. Ada juga yang masuk Islam oleh kerana sesuatu sebab dia murtad, maka dia bukan sahabat. Dia kena mati dalam keadaan beriman. Ghairu mubtadi'in, bukanlah ahli bid'ah. Cuba tengok takrif ahli bid'ah. Al-mubtadi' man kharaja anil haq. Yang dikatakan ahli bid'ah ni orang yang keluar daripada kebenaran. Apa dia kebenaran? Wal haq kullu ma wafaqal kitaba was sunnata wal ijma'a wal qiyasa. Saya ulang balik dalam bahasa Melayu. Yang dikatakan ahli bid'ah, orang yang dia tu keluar daripada kebenaran. Kebenaran tu kita sebut dalam bahasa Arab al-haq. Maksudnya dalam bahasa Melayu pun dah dia cakap juga kan, katalah yang hak, macam tu. Yang hak tu apa dia? Yang hak itu adalah sesuatu yang selari dengan Quran, selari dengan sunnah Nabi, selari dengan ijma' para ulama', dan selari dengan qiyas. Di situlah kesalahan sebahagian daripada umat Islam sekarang. Dia melabelkan ahli bid'ah itu kepada semua orang yang tak sependapat dengan dia, semua dihentam ahli bid'ah. Ataupun yang melakukan perkara-perkara yang Nabi SAW tak buat. Macam kita lah, sambut maulid lah, lagi jahanana lagi, lagi lafaz usolli lah sebelum semayang. Ini semua benda-benda yang tidak ada dalil kata Nabi buat. Selawat salam tarawih lah. Lalu dia mengatakan kita tu ahli bid'ah. Sebab barangkali dia tak faham takrif ahli bid'ah itu, dia orang yang keluar daripada kebenaran. Maknanya dia buat sesuatu bercanggah dengan Quran, sunnah, ijma', qiyas. Salah satu daripada sumber hukum dia bercanggah, maka itu ahli bid'ah. Kalau tidak bercanggah, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, maka itu bukan ahli bid'ah. Bid'ah dari segi bahasa adalah sesuatu yang diinovasikan, sedangkan dahulu benda itu tidak ada. Kalau dari segi bahasa, betul lah ahli bid'ah belaka lah kita ni. Mana ada tak ahli bid'ah kalau dari segi bahasa? Tuan Said tu buat bid'ah rakam apa tu? Apa ni? FB Live ya. FB Live. FB Live tu bid'ah lagi dulu, setahun 2 tahun lepas rasa tak ada lagi FB Live. FB je ada, live tak ada. Jadi kalau dari segi bahasa, apa sahajalah yang dulu tak ada, sekarang baru ada, maka namanya bid'ah. Yang dari segi bahasa kita tak heran lah. Yang kita penting dari segi syarak. Sebab dari segi syarak ni kita ada kesan hukum. Wa syar'an, yang nak tulis dalam bahasa Arab, cuba perhatikan, ma uhditha ala khilafi amri syari'. Saya ulang ma uhditha ala khilafi amri syari'. Boleh catat kat hujung mubtadi' tu. Di muqaddimah 5 tu, di hujung sekali tu dia kata ghairu mubtadi'in. Bid'ah adalah kita mereka satu perkara, menginovasi satu perkara bercanggah dengan perintah Allah. Itu dari segi syarak.
Dan inilah yang dikatakan oleh sebahagian ulama istilahnya bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang dolalah, sesat ataupun buruk. Kenapa? Sebab bercanggah dengan syarak. Dalam bab bid'ah ini ulama ada dua pendekatan. Pendekatan saja berbeza, natijah sama saja. Pendekatan pertama, ulama melihat kepada benda tu dulu tak ada zaman Nabi, maka dia namakan bid'ah. Oleh kerana semua benda yang tak ada zaman Nabi dia namakan bid'ah, maka dia tengok kalau benda tu selari dengan syariat, dia tambahlah hasanah. Kenapa bid'ah? Sebab zaman Nabi tak ada. Kenapa hasanah? Sebab selari dengan syariat. Kalau bercanggah dengan syariat, dia namakan sayyi'ah ataupun dalalah. Kenapa bid'ah? Sebab tak ada zaman Nabi. Kenapa sayyi'ah? Sebab bercanggah dengan syariat. Ada lagi satu pendekatan, dia tengok kalau benda tu tak bercanggah dengan syariat, dia tak nak namakan bid'ah daripada awal lagi. Sebab dia cuma nak khususkan istilah bid'ah ini hanya pada perkara baharu yang bercanggah dengan syarak saja. Lihatlah, pendekatan berbeza, makna istilah akan berbeza. Satu, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ya, bid'ah hasanah di sisi setengah ulama ni, di sisi setengah ulama yang lain bukan bid'ah pun. Sebab bagi dia, buat apa nak namakan bid'ah? Dah ada dalil. Walaupun baru tapi ada dalil sokong. Jadi tak payah namakan bid'ah. Tapi natijah sama. Di sisi kedua-dua golongan ulama ini, ada perkara baharu yang walaupun zaman Nabi tak ada, tapi kita boleh melakukannya. Tak haram kita melakukannya. Apa nama perkara baharu ini? Sebahagian namakan bid'ah hasanah, sebahagian tak namakan bid'ah daripada awal. Tapi hukumnya sama, boleh buat. Baik. Cuma satu benda saya nak tekankan, kita ada lagi 10 minit, kita nak buka ruang kalau ada soalan. Ada segolongan umat Islam, dia tak perasan, dia buat bid'ah besar dalam agama. Apa dia bid'ah dia? Iaitu dia melarang segala perkara yang baharu. Ni jangan buat maulid lah tahun ni, surah tak buat maulid. Kenapa pula? Kan kita dah selalu buat. Allah, Nabi pun tak buat, kita buat tak boleh. Benda Nabi tak buat, misalnya begitu. Ni tak payahlah selawat salam tarawih. Kenapa pula? Dan Nabi tak buat. Tak payah, semua alasan kalau kita tanya Nabi tak buat. Dia tidak sedar atau tak perasan, moga-moga satu masa Allah bagi hidayah dan dia sedar bahawa perbuatan dia itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Perbuatan dia melarang sesuatu perkara semata-mata kerana Nabi SAW tak buat adalah bid'ah. Kenapa? Kerana dia menambah sesuatu yang Al-Quran tidak tetapkan. Al-Quran memberi panduan, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul, fakhuzuh, hendaklah kamu ambil. Maksudnya hendaklah kamu terima, amalkan. Kalau dalam istilah bahasa orang sekarang ni, jangan banyak songeh. Songeh apa? Songeh kalau bahasa Negeri, sengeh. Songeh, jangan banyak songeh. Nabi suruh buatlah. Itu maksud fakhuzuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang baginda larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu berhenti. Cuba tengok Al-Quran mengatakan wa ma nahakum anhu. Al-Quran tidak kata wa ma lam yaf'alhu. Apa yang baginda tak buat, maka kamu berhenti, jangan buat. Quran tak kata begitu. Quran sekadar mengatakan apa yang baginda larang. Jadi bila dia kata jangan buat, bila kita tanya kenapa tak boleh buat, sebab Nabi tak buat, bermakna dia telah memandai-mandai menambah sesuatu yang Al-Quran tak kata. Al-Quran sekadar kata kalau Nabi larang, dah jangan buat. Dia kata bukannya Nabi larang saja, yang Nabi tak buat, tak boleh buat dah. Itu namanya bid'ah. Dan bid'ah itu sayyi'ah, buruk, kerana mengharamkan sesuatu yang Quran tidak haramkan, buruk, bercanggah dengan Al-Quran. Sebab terbukti ada perkara-perkara yang Nabi tak buat tapi tidak haram. Misal Nabi SAW tidak mengekali solat tarawih bersama dengan jemaah, bersama orang ramai di masjid sepanjang bulan Ramadan. Nabi tak buat. Nabi sembahyang dengan orang ramai mungkin 2 atau 3 malam je. Selebihnya Nabi sembahyang di rumah. Adakah haram kita buat lain pada Nabi?
kita duduk istiqamah sembahyang di masjid tarawih daripada 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak ada seorang ulama pun yang memfatwakan haram walaupun Nabi tak buat. Demikianlah kadang-kadang Nabi tak buat tu kalau ada sebab lain ya. Misalnya Nabi SAW dihidangkan makanan, Nabi nak makan, asalnya nak makan, ada orang bagi tahu tu dog, tu daging dog, Nabi tak jadi makan. Jadi bila sahabat nak makan, Nabi tak larang. Ada sahabat nak makan, ada haram kan? Sahabat tanya, Nabi kata tak haram. Habis Nabi tak buat, kenapa? Ada sebab lain, iaitu Nabi tidak selera ya? Sebab Nabi tak biasa makan, maka tidak selera. Banyak sebab kenapa Nabi tak buat. Dan bercanggah dengan hadis Nabi. Hadis Nabi SAW, idza amartukum, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila saya larang kamu daripada sesuatu perkara, hendaklah kamu jauhi perkara yang dilarang. Fajtanibuh. Dan apabila saya perintahkan kamu dengan sesuatu, lakukan semampu kamu. Jadi mudah dia punya formula dia, yang Nabi suruh buat semampu kita. Iaitu kadang orang tak perasan tu. Orang zaman sekarang dia faham dalil tu kena Nabi cakap sebiji macam tu. Itulah dalil. Dia tidak faham bahawa ada dalil ulama terpaksa istinbat, gali, baru dah faham. Sebagai contoh hadis tadi, bila saya perintahkan kamu dengan satu perintah, lakukanlah semampu kamu. Ada orang dia komplain tentang solat ra'i waktu. Kalau kita diajar oleh ustaz-ustaz kita, kalau kita ada dalam satu keadaan kita tak boleh solat dengan sempurna, sedangkan waktu dah nak habis, maka kita solat lelah macam mana yang kita mampu. Contohnya kita tak suci, kita berhadas kecil, nak solat tak boleh lah, tak sah. Tapi waktu dah sempit, tak ada air nak kita berwuduk, nak bertayamum pun tak ada debu. Akhirnya kita solat je lah, walaupun kita tak suci daripada hadas. Namanya solat ra'i waktu. Tapi bila dah kita boleh solat sempurna, kita qadha lah. Ada orang komplain, dia tak setuju, dia kata tak ada dalil. Kenapa tak ada dalil, kata dia? Sebab, tapi kalau ikut sebentar lalu logik. Sebab tu orang sekarang ni banyak terpedaya, sebab logik yang tak logik. Sebentar lalu logik, bila kita cek tak logik. Logik dia begini, dia kata solat ra'i waktu tu sebenarnya sah ke tak sah? Sah ke tak sah kita solat ra'i waktu tu? Kita tak ada wuduk, kita solat juga sebab waktu dah nak habis. Sah ke tak sah? Kalau sah, kenapa kena qadha? Kena qadha tu tandanya tak sah. Kalau tak sah, kenapa buat? Kan kesia-sia. Logik. Masya-Allah, hebat, mujaddid kabir. Tapi kalau dia faham cara ulama istinbat, betul ulama tahu tidak sah kerana ada dalil mengatakan solat tanpa taharah ini tidak sah. Tapi kenapa ulama suruh juga? Kerana berdasarkan hadis tadi, bila saya perintahkan kamu dengan satu perintah, Nabi perintahkan antara lain solat dalam keadaan suci daripada hadas, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah apa yang saya perintahkan semampu kamu. Dalam keadaan macam tadi, semampu kita adalah solat dalam keadaan dalam waktu, misalnya menutup aurat, misalnya menghadap kiblat, cuma satu kita tak mampu, iaitu suci daripada hadas. Maka semampu kita solat jugalah. Walaupun tak sah, kita telah beramal dengan hadis tadi, dapat pahala beramal dengan hadis walaupun solat tidak sah. Kalau dia faham macam tu, tak mudah mengkritik fatwa-fatwa ulama. Orang katakan tak ada dalil tu, payahlah. InsyaAllah tak jumpa dalil, betul. Tapi apa heran macam kita tak jumpa dalil. Memang kita biasa tak jumpa dalil. Tapi jangan dikritik seolah-olah ulama berfatwa tu sesuka hati ya, tanpa dalil. Kemudian bercanggah juga dengan, sebab dalam hadis Nabi kata bila saya larang kamu ya, daripada satu perkara, Nabi tak kata bila saya tak buat. Jadi dia dah tambah benda yang Nabi tak kata, bid'ah lah. Dan sayyi'ah kerana dia mengharamkan apa yang Nabi tidak haramkan. Nabi haramkan perkara yang bagi dia larang, dia pergi tambah, bagi dia tak buat pun sudah haram. Ini bid'ah. Dan yang terakhir, sebelum kita buka pada soalan, bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Kerana dalam ilmu usul fiqh, paling tidak 4 perkara adalah sumber hukum. Paling tidaklah ada lagi 8 yang dibincang oleh ulama, semua sekali 12 sumber hukum. Kalau itu mungkin akan datang ya, kita dah mengaji naik daripada aqidatul awam, naik lagi mengaji usul fiqh pula, mungkin detail di situ. Tapi ringkasnya, Quran sumber hukum, sunnah Nabi sumber hukum, ijma' ulama sumber hukum, qiyas sumber hukum.
Jadi bila dia kata tak boleh buat sebab Nabi tak buat, seolah-olah hanya sunnah Nabi saja sumber hukum. Dan bukan saja sunnah Nabi, malah sempit lagi, sunnah perbuatan saja. Saya rasa bulan lepas saya dah sentuh pasal isu zikir dengan menyebut Allah, Allah. Kan ada sebahagian sahabat-sahabat kita, dia kata tak ada dalil atau tak jumpa dalil. Walaupun dia tak cakap dengan lidah dia, tetapi seolah-olah pemikiran dia begitu. Kenapa tidak ada dalil? Sedangkan dalam Al-Quran, wazkurullaha zikran katsira, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak, atau ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Dua-dua itu betul. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Nama Tuhan kita antaranya Allah. Sebut Allah sudah disuruh oleh Al-Quran. Dan lagi dalam hadis, Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, tak putus-putus lidah kamu tu basah dengan zikrullah, basah dengan menyebut Allah. Kalau tadi ayat Quran, wazkurullah, boleh jadi sebut, boleh jadi juga dalam hati, ingat. Tapi kalau hadis ni dah jelas sebut. Sebab kalau ingat, lidah tidak basah. Bila Nabi gunakan ekspresi lidah tu basah, maknanya dah khusus kepada sebut. Makna hadis itu sebut tak putus-putus kamu tu menyebut Allah. Jadi seolah-olah walaupun dia tak sebut, dia perasan dalil hanya perbuatan Nabi. Oleh kerana tidak ada riwayat mengatakan Nabi pernah duduk di satu tempat lalu Nabi menyebut Allah, 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 maka terdorong untuk mengatakan tak jumpa dalil. Jadi kita harap kawan-kawan kita ni apply balik knowledge yang dia ada tu secara betul, bahawa dalil bukan hanya perbuatan Nabi, merangkumi juga Al-Quran. Nombor satu, sunnah bukan perbuatan saja, perbuatan ia sunnah, pertuturan juga sunnah, pengiktirafan juga adalah sunnah. Dan ijma' ulama' sebelum dilanggar itu kita kena ambil kira. Ulama' tidak ada yang melarang zikir demikian sebelum ada yang melarang. Maknanya sudah ada ijma' sebelum daripada itu. Ya, wallahu alam. Sekarang sudah pukul 10.30. Saya berhenti setakat itu dahulu. Sekiranya ada hadirin hadirat ada sebarang soalan, boleh ajukan secara lisan ataupun secara tulisan ya. Kalau tulisan, just pass saja ke depan soalan tersebut. Silakan. Ada? Baik, kalau tak ada, insya-Allah kita berjumpa minggu hadapan, hari Selasa. Dan kita target macam hari inilah ya, 9.30 kita mula ya. Kalau yang datang awal pun boleh tunggu dulu ya. Kalau yang datang lewat pun kalau boleh jangan lewat sangat daripada 9.30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.